أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، وقال تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق الله العظيم. Oleh itu sampaikanlah secara berterus terang apa yang diperintahkan kepada kamu, wahai Muhammad. Dan janganlah engkau hiraukan bantahan dan tentangan kaum kafir musyrik itu. Sesungguhnya kami tetap memelihara dan mengawalnya daripada kejahatan orang-orang yang mengejek-ejek dan mempersendakannya, yaitu mereka yang mengadakan Tuhan yang lain bersama-sama Allah, maka mereka akan mengetahui kelak akibatnya. Dan demi sesungguhnya kami mengetahui bahawa engkau bersusah hati dengan sebab apa yang mereka katakan. Oleh itu bertasbihlah engkau dengan memuji Tuhanmu, serta jadilah daripada orang-orang yang sujud, dan sembahlah Tuhanmu sehingga datang kepadamu perkara yang meyakinkan kamu. Sudah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam atas Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajak manusia supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam masa yang sama juga memerangi golongan-golongan yang syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sila dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih lagi membicarakan tentang kitab Fiqhul Halqah dalam Sirah An-Nabawiyah ini, di mana kita bincang dalam bab yang keempat yang berkaitan dengan berterus terang menegakkan kebenaran tanpa kita mempedulikan tentangan daripada mereka yang menentang. Sebagaimana kita tahu sebelum daripada ini disebut sebagai dakwah sirriyah, dakwah secara sembunyi-sembunyi, dakwah yang secara sembunyi-sembunyi, peringkat di mana ketika itu adalah peringkat untuk membina keimanan, untuk ditarbiah dan didik supaya mereka itu menjadi manusia yang yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana pasti selepas daripada itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguji kita selaku orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini pasti Allah sebut dalam ayat Al-Quran: wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyyiris sabirin. Wa lanabluwannakum, sesungguhnya kami akan uji di kalangan kamu. Pada ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, ujian yang berbentuk berkadar kepada dasar keimanan mereka itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi diuji tak sama dengan kita manusia biasa. Para alim ulama, orang-orang agama yang kuat dengan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka itu diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai-bagai ujian, yang ujian tersebut mengukur kadar keimanan mereka itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita tahu tentang bagaimana Nabi Allah Syuaib, Nabi Allah Syuaib ini diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa dia? Dengan penyakit. Penyakit yang ketika itu tak ada orang. Penyakit yang ketika itu yang nampak, yang boleh, yang tak kenanya pada lidah dia dan tak kena pula pada mata dia. Orang lain kena semua. Sampai
atas badan, atas putih, atas semua ni bermula bau yang busuk. Bau yang busuk. Menyebabkan semua mereka itu lari daripada Nabi Allah Syuaib kecuali isterinya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika itu juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekayaan kepada Nabi Allah Syuaib. Dengan sebab bencana ataupun hujan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit yang menyebabkan dia berpenyakit kulit dan seumpamanya ini, menyebabkan bau yang busuk, menyebabkan semua pengikut-pengikut dia ni lari daripada Nabi Allah Syuaib, menyebabkan ketika itu menyebabkan dia harta dia pun habis kehabisan. Habis harta. Allah Subhanahu wa taala uji kepada Nabi ini, sedangkan Nabi ini adalah bukan pilihan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala sayang kepada Nabi tersebut. Nabi ini pilihan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada di kalangan Nabi ini yang dia minta dengan Allah, wahai Tuhanku, jadilah aku Nabi. Semuanya astafa, disebut dalam kalimah kalimah istafa di sini adalah pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala, kerana Nabi ini adalah diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi ini bermula daripada mana? Daripada Nabi Adam alaihissalatu wassalam sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak cerita kepada kita bahawasanya selepas diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kan Allah Subhanahu wa taala menemukan kepada Nabi Allah Syuaib ini suatu mata air. Mata air itu tempat yang dia Allah perintah kepada Nabi Syuaib ini, wahai Syuaib, kamu kena mandi di mata air tersebut. Lalu bila dia mati, maka telah hilang serta-merta penyakit yang ada pada tubuh badan itu, menyebabkan dia jadi segar, merah, balik semula sehat seperti mana biasa. Dan ketika itu juga Allah Subhanahu wa taala mendatangkan semula rezeki. Dia jadi orang yang kaya semula. Maka ketika itu boleh lihat pengikut-pengikutnya mula ikut Nabi Allah Syuaib. Nak ceritanya benda ini berlaku kepada Nabi Allah Syuaib dan pengikutnya. Begitu juga kepada kita pada hari ini. Masa kita duit banyak, masa pangkat besar, berunjuk mari, siapa nak cuci tangan, cuci kaki, siapa siku pun cium. Tapi bila susah, tak ada. Ini benda yang berlaku kepada kita pada hari ini yang perlu kita pelajari. Berkata Syahid Sayyid Qutb rahimahullah dalam tafsir fi Zilalul Quran, bahawa Rasulullah sebagai seorang manusia, bagi dia tidak dapat menghindarkan diri daripada perasaan yang menyempitkan dadanya apabila mendengar adanya suasana yang syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bagi Nabi ini, dia melihat bahawasanya bila suatu benda yang maksiat, suatu benda yang murka daripada Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan dada dia rasa sebab. Rasa dada dia rasa sempit. Sebab apa? Sebab dia merasakan bahawasanya benda ini suatu amarah daripada Allah Subhanahu wa taala, suatu benda yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu beza orang beriman dengan orang tak beriman. Bagi orang yang beriman ini, dia tengok maksiat itu suatu benda yang menduka cita. Tapi bagi orang jahil, dia seronok. Bila lah dia kita nak happy-happy, happy dia. Berbeza. Tapi sedangkan benda yang berlaku tersebut adalah untuk mengundang dia kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, pada masa yang sama juga mendatangkan durhaka daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW itu untuk supaya bertasbih memuji Tuhan. Untuk memuji Tuhannya serta beribadat kepadanya. Demikian juga baginda sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mendampingkan diri dan berlindung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itulah kita diajar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk wasabbihuhu bukratan wa asila. Kamu sentiasa kena bertasbih memuji dan memuji Allah Subhanahu wa taala ni setiap masa dan ketika, pagi dan petang. Pagi dan petang. Dan sebab itulah kalau kita lihat bahawa dalam ibadat-ibadat kita ini, semua yang mengajak kepada kita ini untuk apa? Ingat kepada Allah, tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ibadat sembahyang juga kita apa? Kita tasbih kepada Allah Subhanahu rabbil a'la, Subhanahu rabbil azim. Kita tasbih. Lepas pada sembahyang kita sebut subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allah akbar. Dalam ibadat sembahyang. Dalam ibadat puasa juga begitu juga.
juga ketika mana kita nak berbuka puasa tu, kita bertasbih memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku berlapar daripada siang hari ni, start daripada fajar sampai ke petang ni, maka tak nak buka puasa ni, aku berlapar kerana kamu ni. Aku memuji kamu, wahai Allah. Kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala ni. Begitu juga dalam ibadat kita nak keluarkan zakat fitrah, begitu juga. Kita rasa gembira, bersyukur kerana aku diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala boleh keluar zakat, sama ada zakat fitrah, zakat peniadaan dan seumpamanya. Kita bertasbih memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ibadat umrah ataupun haji juga kita dianjurkan untuk bertasbih, kita berzikir. Tuan-tuan, kita keliling Kaabah. Pusingan pertama, pusingan kedua, pusingan ketiga, pusingan keempat, sampai kepada pusingan yang ketujuh ni, apa yang kita baca pula? Zikir, tasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memuji Allah Subhanahu Wa Taala, nak menceritakan kepada kita bahawasanya dalam kita praktikal kita itu, kita berjalan ini, dalam masa yang sama juga jaga bahu kita tu nak supaya Kaabah kita tidak membelakangi Kaabah, tidak memusingkan tubuh kita ini, betul-betul nampak Kaabah ni. Zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa yang sama juga kita doa tak putus dalam kita melaksanakan ibadat Allah. Ibadat Allah. Dan sebab itulah perkara yang utama yang kita nak ajarkan kepada mereka yang kita ajak untuk pergi melaksanakan ibadat Allah umrah ni. Pertama yang saya selalu sebut, saya bawa balik 4 hari, selalu pun tak nak clear lagi, bawa balik pada umrah bawa. Yang pertama saya nak sebut kepada peserta-peserta umrah, terutama Allah Subhanahu Wa Taala, kamu dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara yang pertama, apa yang kamu nak doa di hadapan Kaabah? Apa ni? Yang pertama, kamu kena doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah mengampunkan dosa kamu. Tuan-tuan, kita tak pernah tengok Kaabah, tapi bila sampai tengok Kaabah, lain macam. Kita rasa bahawa nikmat, sebelum ni aku sembahyang, aku sujud, aku menghadap kamu, aku bertakbir. Rupanya inilah dia Kaabah. Suatu kurniaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nikmat kepada kita ni, aku boleh tengok Kaabah. Yang pertama kita minta supaya diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apa dia yang kedua yang kita nak minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kita berada di hadapan Kaabah ini, kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah mengampunkan kedua-dua dosa, kedua-dua bapa kita. Ini yang utama yang perlu kita minta di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Masalah kita nak buat apa ni, nak buat umrah sunat untuk ayah ke untuk mak tu, itu yang kedua cakap lah. Tapi nak ceritanya bahawa aku duduk di hadapan Kaabah ini, di hadapan kamu, wahai Allah, aku mengharap kepada dua-duanya supaya apa? Ampunkan dosa aku ni bila aku balik dalam keadaan aku bersih daripada dosa-dosa yang dilarang oleh kamu, sama ada sengaja atau tak sengaja. Kemudian doa untuk kedua bapa. Yang ketiga, barulah kita doakan kepada anak-anak kita ini supaya menjadi anak-anak yang soleh dan anak-anak yang solehah. Anak-anak yang solehah. 3 benda yang utama yang selalu saya pesan kepada para jemaah yang ikut berumrah dengan saya, untuk supaya kita pastikan bahawasanya inilah matlamat. Kau dapat 3 benda ni cukup lah. Satu kurniaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bila Allah beri kepada kita perkara tersebut. Kemudian sesungguhnya Rasulullah tidak putus daripada bertasbih dan memuji Tuhan sepanjang hayatnya. Nabi ni yang dah garanti dah masuk syurga, dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala syurga. Nabi yang maksum, tasbih tak boleh berhenti dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan perlu difahami oleh para pendukung perjuangan Islam bahawa berterus terang terhadap hakikat akidah ini dengan segala dasarnya dan menegakkan segala tuntutannya adalah sangat penting. Yang penting bahawasanya akidah kita ini adalah akidah yang betul, akidah yang benar, akidah yang telah disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akidah yang lurus,
yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kisah Nabi Allah Ibrahim, maka Nabi Ibrahim Yahudiyyan wala Nasraniyyan walakin kana hanifan muslimah wa ma kana minal musyrikin. Dan ada Nabi Ibrahim itu bukan orang Yahudi. Nabi Allah Ibrahim itu juga bukan orang Nasrani. Tetapi Nabi Allah Ibrahim itu berada di atas landasan agama Hanifah, agama yang lurus. Sebab itulah kita nak sebut bahawasanya perlu dipahami oleh kita pada hari ini bahawasanya bermula daripada Adam alaihissalatu wassalam sampai kepada Nabi Allah Ibrahim sampai kepada Nabi Allah Muhammad ini semuanya adalah agama yang hanif, agama yang lurus, agama yang membimbing manusia kepada keberadaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila agama hanif ini, agama siapa dia? Agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tak boleh mengatakan bahawa Nabi Allah Ibrahim ini ikut dalam agama Kristian. Ini tak betul. Tak betul. Ashabul Kahfi contohnya, mengatakan bahawasanya dia lari itu sebab apa? Sebab nak lari kerana agama Kristian. Sebab itulah kita pada hari ini kita kena faham bahawasanya dalam perkara yang berkaitan benda ini, berilah peluang kepada orang yang ada autoriti untuk bercakap tentang agama. Jangan pemimpin-pemimpin yang bodoh, pemimpin-pemimpin yang jahil, pemimpin-pemimpin yang menyesatkan orang lain. Yang disebut oleh Sayyidina Umar bin Khattab dalam amalan dia dikata apa? Jaga-jaga al-a'immatul mudillin, pemimpin-pemimpin yang menyesatkan orang. Pasal-pasal dia kata Ashabul Kahfi di Kristian. Belajar mana? Lama daripada ulama-ulama tafsir. Tapi saya pelik juga, seorang mufti pun tak tegur. Patutnya bunyi berikan hakikat yang sebenar betul ke Kristian. Kalau tak Kristian supaya dia tarik balik lah. Perbetulkan ucapan dia tersebut. Ini buat kenyataan yang menyesatkan orang. Kenyataan-kenyataan yang tak betul. Dalam masa yang sama juga kita kena faham bahawasanya bila pemimpin-pemimpin yang menyesatkan ini mengikutnya. Sebab pemimpin yang menyesatkan ini dia boleh cakap dalam televisyen, dia boleh cakap dalam akhbar-akhbar, dia boleh cakap dalam internet. Ramai orang yang boleh cakap. Tak macam Angkat, tak macam Syiah, tak macam pengikut-pengikut Ayah Pin tak boleh nak cakap, nak sebarkan dakwah dalam televisyen. Tak apalah, dalam skop yang kecil saja dia boleh tarik orang untuk ikut dia. Itu pun orang yang jahil, orang yang tak ada agama. Tapi bila dia cakap dalam televisyen ini mempengaruhi menyebabkan benda ini, benda yang boleh menyesatkan umat, menyesatkan umat. Dan sebab itulah kena perhatikan bahawasanya benda-benda ini benda yang perlu diberi teguran. Berterus terang itu bukanlah maknanya membawa hakikat Islam dengan cara yang meliarkan orang daripada Islam dengan kekerasan tanpa pedoman. Dan kita sebut bahawa Islam ini bukan keras. Islam tidak keras. Islam mengikut agama yang sesuai sepanjang zaman, dan Islam itu adalah agama yang untuk mengajak kepada manusia itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukanlah kerja Islam itu berdamai dengan tasawur jahiliyah yang ada di atas muka bumi, meskipun di mana-mana jua jahiliyah itu berada. Kerana jahiliyah itu tetap jahiliyah dan Islam itu tetap Islam. Jahiliyah itu tetap jahiliyah, Islam itu tetap Islam. Mereka mengambil sistem peraturan undang-undang, adat kesan dan sikap menilai sesuatu dalam kehidupan dengan sumber yang lain daripada sumber ilahi. Islam itu tetap dengan peranannya. Kemudian disebut, oleh itu mereka merasakan kepentingan duniawi, pangkat dan harta yang bertopengkan agama, karut itu terbongkar. Sebagaimana disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat lain,
لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Tidak ada paksaan dalam agama kerana sesungguhnya telah nyata kebenaran daripada kesesatan kufur. Oleh itu sesiapa yang tidak percaya akan tahu dan dia pula beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada simpulan tali agama Islam yang betul. Beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak percaya kepada taghut. Taghut apa dia? Taghut ini adalah perkara-perkara yang melampaui batas Allah Subhanahu Wa Taala. Melampaui batas Allah Subhanahu Wa Taala, melampaui syariat Allah Subhanahu Wa Taala, melampaui daripada hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah adalah perkara yang dikatakan termasuk apa dia? Berhala-berhala dikatakan taghut. Sebab apa? Dia melampaui batas Allah Subhanahu Wa Taala dengan menjadikan bahawasanya batu-batu berhala sebagai Tuhan. Dia kata kami tak minta dengan berhala tu Ustaz. Kami minta dengan Tuhan juga Allah, tapi cumanya perantaraan dengan berhala tersebut. Tak betul. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala tak mengajar kepada Nabi Muhammad SAW itu begitu. Begitu juga kepada nabi-nabi yang sebelum daripada ini, tidak ada benda yang sebagai perantaraan untuk menghubungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam Rasulullah kubur juga. Kubur waliullah yang dianggap waliullah. Memang kita tak nafikan bahawasanya di kalangan waliullah yang hebat kita memang tak ada itu. Ketika mana? Atas dunia. Tapi bila dia mati tak ada apa dah. Tak ada apa dah. Kita minta, dia kata bukan kita semua kubur, tapi kita minta kepada wali tersebut untuk supaya doakan kepada kita ni untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini tak betul. Yang ini tak betul. Sebab apa? Allah mengajar kepada kita, kamu doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ud'u Allah fastajib lakum. Kamu berdoa kepada Allah, kamu minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan apa yang kamu doa ini, yang memperkenankan apa yang kamu doa ini, yang memberi apa yang kamu doa ini, yang mendatangkan apa yang kamu minta tadi, Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebab itulah kadang-kadang bila kita terpengaruh dengan fahaman-fahaman tarekat yang menyongsong ini, maka ada di golongan ahli kuburiyun, khususnya di Yaman. Ahli kuburiyun di Yaman, ahli kuburiyun di Mesir. Saya belajar dulu. Ahli kuburiyun di Iraq umpamanya. Mereka ini ada kumpulan-kumpulan yang tertentu di atas nama dasar tarekat, tapi tarekat yang tak betul. Menyebabkan dia menyeleweng daripada nama Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila Islam disampaikan berdasarkan perkara yang tersebut, dan itulah sebenarnya yang dinyatakan oleh Rasulullah, maka semestinya para pendukung akan menerima tentangan daripada golongan jahiliyah. Nak sebut kepada kita bahawasanya zaman Rasulullah sendiri pun berlaku pertentangan yang menentang apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menentang Rasulullah. Sebagaimana yang berlaku kepada Abu Lu'ay. Yang dia ni menyeleweng daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala secara terang-terangan, menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menentang ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketika itu Islam dah ada kuasa. Islam dah ada kuasa tak? Masih menentang. Sebab perangai orang kafir ni, masa Islam, masa dia tak ada kekuatan, dia sifat senyap, tengok, tak ada komen. Tapi bila dia makin ramai dalam bentuk majoriti, dia pada hari ini dah hampir kepada majoriti, dia boleh bersuara dah. Azan tak boleh kuat. Azan semua sekadar masih sudah lah. Orang Ismail teguran yang berkaitan dengan azan. Waktu pula boleh pasang Quran kuat-kuat, dia kata ganggu orang dengan Quran ni. Ganggu
akulah orang yang bukan Islam. Tapi sebenarnya kalau dia fahami hakikat tersebut, kamu boleh terima hakikat tersebut sebab kamu duduk dalam negara yang majoriti orang Islam. Islam itu adalah agama utama bagi sesebuah negara. Sesebuah negara. Itu kena terima hakikat tersebut. Tegur. Lepas tu sampai tahap kepada tegur pula. Punya mahkamah syariah ni nak bagi mantap, kena ada apa ni? Kena ada orang yang bukan Islam, pakar-pakar yang bukan Islam ni kena duduk dalam konon agama Islam. Yang bukan Islam. Sampai kepada tahap bila dia dah ramal, dia dah ada kuasa ni, dia dah mula dah untuk nak satu persatu nak mempertikatkan Islam sampai kepada syariat Islam. Dan kalau sekiranya dia duduk dalam mahkamah syariat Islam ini nak bincang, kalau perkara yang berkaitan menghukum tangan, potong tangan dan seumpamanya, dia nak terima hakikat tersebut. Dan kita pun tak minta untuk duduk dalam agama Buddha untuk supaya nak bincang tentang hukum hakam agama Buddha. Ada orang yang minta. Ada peraturan negara begitu. Ada peraturan negeri begitu. Dan saya tertarik dengan kenyataan Dr. Mazhar, kenyataan yang terbaru. Dr. Mazhar. Saya sebut Dr. Mazhar ni bukan saya Wahabi kan? Ada orang kata Wahabi pula. Sesuatu ini. Kenyataan Dr. Mazhar mengatakan bahawasanya orang yang bukan Islam, saya bagi amaran kepada mereka bahawasanya jangan kamu mempertikaikan tentang syariah orang Islam ini, kerana Nabi pernah berdoa ketika mana ada di kalangan mereka itu yang dikatakan Abu Lahab. Abu Lahab ini terang-terang lawan Islam, lawan Nabi. Bila sampai ke Rasulullah, saya kata, "Mamikum yuqatil Abu Lahab." Tanya para sahabat secara terang-terangan, siapa dia kamu di kalangan kamu yang berani bunuh Abu Lahab? Lalu angkat pandang sahabat ni, aku nak bunuh Rasulullah. Sebab apa? Sebab secara tentangan dia itu pada ketika itu secara terang-terang dah dia menentang apa yang dibawa oleh Rasulullah. Dan ketika itu bila orang kafir tentang Islam secara terang, kita ada kekuatan wajib untuk kita membunuh. Dr. Mazhar tersebut kata apa dia kata? Kamu kena ingat, di luar negara Eropah boleh berbunuh kerana bola, boleh berbunuh kerana menyanyi, boleh berbunuh kerana kesilapan yang sedikit. Kamu kena ingat bahawasanya orang Islam ni dia ada izzah kemuliaan dia. Memang kamu tengok orang Islam ni lemah, warah, tak cakap banyak, tak semamanya. Tapi jangan kamu gugat agama Islam, kerana akan bangkit di kalangan mereka itu yang akan menentang kamu ni secara terang-terangan. Dan sebab itulah saya nak sebut pada sidang ahli masjid sekalian bahawasanya kita ada izzah sebagai orang Islam sampai masa peringkat mereka itu cuba menghina Islam, wajib bagi kita untuk bangkit menentang, insya-Allah. Berani tak tuan-tuan? Berani tak? Alhamdulillah. Kalau tuan-tuan berani, saya pun berani. Nak sebut kepada kita bahawasanya perlu kekuatan ini. Sampai tahap pada hari ini cuba satu persatu nak mempertikaikan agama Islam. Dan kita lihat bahawasanya orang Islam yang ada otoritasnya tak kata tak punya. Okey. Kemudian lalu mereka bangkit bertindak menentang Islam. Bagaimana ajaran yang tidak mengalami perkara ini adalah bercanggah dengan prinsip dan amalan para Rasul alaihi salatu wassalam yang menerima Islam daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita terima Islam ni daripada apa dia? Pada Nabi. Nabi ni siapa dia? Nabi ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Lahir di Mekah, meninggal di bumi Madinah. Meninggal di bumi Madinah. Saya baca tentang kisah Madinah dan Mekah. Kisah Madinah dan Mekah ni, Rasulullah kata, walaupun aku lahir di Mekah, tapi aku sangat sayangkan Madinah ini. Aku sangat sayangkan Madinah ini. Sebab itulah aku mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, biar aku mati di Madinah. Mati di Madinah. Kelebihan yang ada pada Madinah bukan kita tak nafikan. Mekah pun kelebihan dia ada juga, fadail dia pun ada juga. Sebab Mekah ni ada Baitullah,
Mekah ni ada Safa Marwah, sedangkan Madinah tidak ada perkara-perkara tersebut. Tetapi kita lihat bahawasanya kelebihan yang ada pada Madinah ini, di antaranya Madinah ni Mekah ni tuan-tuan boleh buat beza. Saya duk berhati dalam baru ni saya tengok cerita pada ahli-ahli jemaah Allah ni. Tuan-tuan tengok tak Mekah dan Madinah ada beza tak? Itu benda-benda. Saya kata ada beza. Antaranya orang Arab Madinah dengan orang Arab Mekah ni, dia orang Arab Madinah ni dia lembut sikit, cakap dia pun lembut. Tak macam orang Arab Mekah. Orang Arab Mekah ni suara dia kasar sikit, suara dia kasar sikit, dan bahasa dia pun kasar sikit. Bahasa dia kasar sikit. Orang Arab Mekah pula, orang Arab Mekah ni dia banyak makan nasi. Kalau nak banding orang Arab Madinah, makan nasi juga, tapi tak banyak macam orang Arab Mekah. Kemudian pula saya sebut, kalau tuan-tuan sembahyang di dataran luar, maka tu Mukarramah. Kan di dalam dataran luar tu nak masuk ke dalam tu ayat kan, sembahyang luar. Di dataran luar tu sekitar ni Masjidil Haram tu, kalau tengok sah, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan, belakang laki perempuan, dia sah dia tak sama. Sah dia bercampur. Sah dia bercampur. Tapi kalau tuan-tuan pergi ke Madinah, walaupun duduk di luar daripada Masjid Nabawi, duduk dataran dia buat ini untuk perempuan, untuk keluar tong hijau itu keluar. Sini untuk laki-laki. Tak berlaku pencampuran dalam saf, dan tak berlaku saf yang berpandai-pandai. Nak cerita bahawasanya di Madinah ni dia ada sistem dia. Contoh katalah, Ustaz, yang Mekah ramai orang, Madinah kurang sikit. Tak. Mekah mari Madinah, Madinah mari ke Mekah. Orang yang siapa dia bertukar. Dia bertukar dia. Atau flight penerbangan kadang-kadang dia mari ke Jeddah. Jeddah terus masuk Mekah. Kadang-kadang flight penerbangan daripada Jeddah pergi ke Madinah. Kadang-kadang flight sampai daripada Kuala Lumpur, flight datang ke Madinah, ke Jeddah. Jeddah pergi ke Taif. Benda tu dia dah catur dah, diurus dah. Lepas tu kadang-kadang tak boleh dengan kita berbeza. Kadang-kadang dia tanya sahabat kita, pergi Mekah baru ni, pergi ke mana dulu? Sahabat kita kata, oh saya kita tak boleh dulu. Dia tak boleh dulu. Nak cerita bahawasanya sistem yang berbeza. Sistem yang berbeza. Sedangkan kita tahu bahawa sembahyang ni mesti kena sah. Sah. Laki-laki, perempuan ke belakang. Kalau perempuan pun sah dia punya, kesampingan pun dia mesti ada dia punya kayu atau penghalang tersebut. Tapi tak berlaku di Mekah. Ni benda yang berduka citakan kita. Sepatutnya benda ini dia kena fokuskan. Tambahan lagi pula, kadang-kadang di Mekah ni sembahyang, dia tekan pada kita, dia kata kita kena sembahyang tu, baca tahiyat tu, kejut kita dengan baca tahiyat. Sebab apa? Sebab kurangnya peradaban. Sebab apa? Berlaku begitu tuan-tuan. Sebab ramai yang pergi ke Mekah itu bukan macam kita Malaysia ni ada juga rusuk-rusuk. Kalau orang India, orang Pakistan, orang Arab Mesir, orang Arab Jordan yang jenis susah-susah ni, dia pergi tu nawaitu dia tu nak bekerja, bukan untuk buat umrah. Cuma dia dah sampai tu buat lah. Lepas tu kadang-kadang kita tengok orang Arab sendiri pun nampak orang Arab. Kita jangan kata orang Arab ni reti, rekod reti apa. Yang Arab yang belajar dia reti, dia alim. Tapi orang Arab yang tak belajar, dia jahil teruk pada kita. Jahil teruk pada kita. Lepas tu kita yang nak ikut murah ni kena carilah mursyid-mursyid yang ada ilmu supaya kita ni dibimbing cara yang betul. Cara yang betul. Kadang-kadang saya ingat juga lah di kalangan mereka-mereka yang menjadi mutawif ataupun mutawifah. Jangan kamu duk fokuskan kepada ahli-ahli jemaah yang kamu nak bawa tu. Pertama, hotel pemerintah, nak hotel ini, nak hotel dekat. Jangan, bukan perkara utama yang kita nak itu. Yang perkara yang utama yang kita nak supaya peserta umrah ini dapat melaksanakan ibadat yang betul. Sebab apa? Sebab dia kumpul duit bukan senang.
Pertama-tama sekali nak package nak 8,000, 9,000, 10,000. Ini bulan puasa ni dia. Awal Ramadan ni 10,000. Akhir Ramadan sampai 12,000 dah. Sedangkan dia kumpul duit ini untuk buat ibadah. Dan kita kena peringatkan kepada mereka ini supaya apa? Supaya beri tumpuan betul dalam perkara yang berkaitan dengan ibadah umrah. Ini cuma duk tawaf ni. Duk selfie. Posing sana. Tak ingat tadi bahu ni. Nak ke Kaabah ni. Bukan tak boleh selfie. Boleh selfie. Tapi selepas kamu buat ibadah umrah. Selepas tawaf. Selepas sa'i. Dah bercukur. Lepas tu nak pergi tawaf sunat pula. Apa lah nak selfie pun. Nak cium Kaabah ke? Nak dakar Kaabah ke? Nak selfie? Apa? Tapi pihak ibadat kan. Saya ada di kalangan jemaah. Dia kata, Ustaz, saya tengok dia tu semua tawaf buah. Ada orang Indonesia Pak tarik dia nak pergi cium Hajarul Aswad. Sekarang ni pula tuan-tuan, ada skema pula untuk bawa untuk pergi cium Hajarul Aswad. Dapat cium Hajarul Aswad 700 rial, 1,000 rial, 1,500 rial. Apa ni? Apa ni? Dalam kita nak beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, atas dasar rasa tunduk pada Allah Subhanahu Wa Taala, nak dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ada tunduk sekali. Sebablah benda-benda ini kadang-kadang akhir zaman macam-macam benda yang berlaku. Macam-macam benda yang berlaku. Dan sebab itulah mutawif dan mutawifah ni, kamu jangan bawa jemaah hanya sekadar kamu nak dapatkan allowance. Tapi kan kena ingat bahawasanya bila kamu bawa 40 orang, kamu bertanggungjawab dengan 40 orang ini. 40 orang ini untuk apa? Untuk pastikan bahawasanya dia dapat buat ibadat yang betul. Ibadat yang betul. Baru kita mutawifah ini atau mutawif ini boleh pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak, kita dapat saham yang sama. Benda-benda yang dilakukan oleh mereka ini, sama ada mereka itu sedar ataupun tak sedar, atau mereka dalam keadaan jahil. Kemudian termasuk kepada bab seterusnya, rombongan menemui Abu Talib. Ibnu Ishaq telah menyebutkan dalam riwayatnya bahawa beberapa orang pembesar Quraisy telah pergi menemui Abu Talib. Lantas mereka menegaskan, Ya Abu Talib, inna ibna akhika qad sabba alihatana wa aba dinana wa saqama akhlaqana wa dalala aba'ana fa imma an takufahu anna wa imma an tuhalla bainana wa bainahum fa innaka ala muslima nahnu alaihi min khilafati fasawfika. Wahai Abu Talib, sesungguhnya anak saudara kamu telah mencela Tuhan-Tuhan kami, menghina agama kami, memperbodohkan kami dan menghukum sesat terhadap diri bapa kami. Maka pilihlah sama ada kamu mahu melarangnya ataupun kamu menyerahkan urusannya kepada kami. Jika kamu juga mempunyai sikap tidak bersetuju dengan ajarannya seperti kami, maka kami mengharapkan kamu dapat melepaskan kami daripada dipersalahkan. Rombongan yang datang kepada Abu Talib ini mengadu kepada Abu Talib ini benda ini. Wasaffah alihatana, memperbodohkan Tuhan-Tuhan kami. Sebenarnya Nabi tak memperbodohkan Tuhan-Tuhan dia, tapi dia merasakan bahawa seolah-olah dia bodoh. Seolah-olah dia bodoh. Macam Nabi Allah Ibrahim dengan bapa dia lah. Bila Nabi Allah Ibrahim ini dia pukul semua berhala-berhala yang ada di sekitar tu, lalu tinggal satu saja tak dipecahkan. Bila ada dia tanya, wahai Ibrahim, kamu musnahkan berhala-berhala kami ini. Lalu Nabi Ibrahim ini dia tak lupa juga, dia tak kapok pula atas berhala besar. Lalu Nabi Allah Ibrahim kata kepada ayah dia dan pengikut-pengikutnya, Is'al alihatuna akbar. Kamu tanyalah kepada berhala hak besar tu, hak bertukang kapok tu, siapa dia hak yang pecahkan berhala-berhala yang lain. Jawapan yang dijawab oleh Nabi Allah Ibrahim itu adalah sebagai suatu ucapan yang nak menceritakan bahawasanya sifatmu ni bodoh. Bodoh sebab apa? Sebab mu disembah benda yang mempunyai patung,
Atau kamu tanya pula siapa dia yang memecahkan patung tersebut. Lalu Nabi Allah Ibrahim jawab bahawasanya yang memecahkan berhala tersebut adalah hak syar. Tapi dia tak percaya. Dan dia memang menganggap bahawasanya benda ini dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim. Dan sebab itulah dalam perkara ini juga disebut bagaimana tentang mereka ini bertemu dengan Abu Talib, mengatakan bahawasanya Muhammad ni safah alihatana, dia memperbodohkan agama kami, memperbodohkan Tuhan-Tuhan kami. Dalam masa yang sama juga dia ni memecahkan hubungan di antara kami. Kalau dikata Nabi Muhammad memecahkan hubungan di antara mereka, ahli keluarga mereka, suatu benda kebohongan. Sebab Nabi Muhammad SAW sejak daripada dia remaja lagi, dia di kalangan orang yang kuat menghubungkan silaturahim di antara ahli keluarga mereka. Cumanya nak supaya ahli keluarga mereka yang lain ini terpengaruh dengan apa yang dicakap oleh Abu Lahab ini untuk mengatakan bahawasanya hubung, pecahkan silaturahim. Sikap Abu Talib memberikan peluang yang seluas-luasnya kepada Rasulullah untuk menyampaikan Islam. Lalu mereka datang membawa ancaman yang keras terhadap Abu Talib dengan menyatakan, Ya Aba Talib, inna laka sabban wa syarqan wa manzilatan fina wa inna qad istahaynaka min ibni akhika wa lam tanhahu anna wa inna wallahi la tusbiru ala hadha min syatma arabina wa tasfihi ahlamina wa ayyib alihatana hatta takufahu anna aw tunazilhu wa iyaka fi dhalika hatta yuhika ahadul fariqain. Wahai Abu Talib, sesungguhnya kami dianggap sebagai orang tua yang mempunyai kedudukan yang tinggi dalam kalangan kami. Kami telah meminta supaya kamu melarang anak saudara kamu daripada menjalankan tugasnya, tetapi kamu tidak melarang perbuatannya. Sesungguhnya demi Allah, kami tidak akan bersabar lagi terhadapnya kerana perbuatan memaki ibu bapa kami, memperbodohkan kami dan menghina Tuhan kami. Cegahkanlah dirinya daripada melakukan perbuatan tersebut, ataupun kami dan kamu masing-masing berlawan sehingga salah satu daripada kita dapat dikalahkan. Nak cerita kepada kita bahawasanya siapa dia yang pertama dulu ajak lawan? Abu Jahal. Dia ajak lawan dengan Abu Talib, dia juga ajak lawan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita katakan Islam ini ekstrem, Islam ini jahat, Islam ini nak cari sebagai fanatik dan seumpamanya, tak betul. Sebab bermula daripada Abu Jahal dan Abu Lahab ini, dia dulu cabar Nabi Muhammad SAW. Sebab sikap Islam ni dia bersikap kadang-kadang sikap yang toleransi. Lalu Abu Talib menyatakan kepada Rasulullah, Ya ibn akhi, inna qaumaka qad ja'uni faqalu li kaza wa kaza lillazi kanu qalu lahu fa'alki alayya wa ala nafsika wa la tahmilni min al-amri ma la atiq. Wahai anak saudaraku, kaummu telah datang menemui aku dan menyatakan begitu dan begini, dengan menceritakan apa yang telah diminta oleh pembesar Quraisy. Maka peliharalah diri kamu dan diriku, janganlah kamu membebankan aku dengan perkara-perkara yang aku tidak mampu mengukurnya. Ya ammi wallahi law wada'u syamsi fi yamini wal qamari fi yasari ala an atruka hadha al-amra hatta yuzhirahu Allah aw ahlika fihi ma taraktu. Wahai bapa saudaraku, demi Allah, sekiranya mereka meletakkan matahari pada kananku dan bulan pada kiriku agar aku meninggalkan urusan agama ini, sama ada diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun aku dibunuh dalam menegakkannya, nescaya aku sekali-kali tidak akan meninggalkannya. Nabi sebut, kalau aku kena bunuh pun aku tak akan tinggalkan agama. Begitu juga kita semua, kita kena pegang apa yang disebut oleh Nabi ni. Kalau sekiranya kita dibunuh kerana apa? Kerana nak menegakkan Islam, orang kafir nak lawan kita, wajib kita kena mempertahankan Islam. Wajib kita kena mempertahankan Islam. Lalu baginda berpaling dan bergundur dengan sedih. Akhirnya Abu Talib memanggilnya. Panggil semula Abu Talib. Lalu dia kata, Izhab ya ibn akhi, fakulli ma ahbabta fawallahi la aslimuka li syai'in abada. Pergilah wahai anak saudaraku, katakanlah apa yang kamu nak kata, apa yang kamu nak sampaikan, apa yang kamu nak dakwah, apa yang kamu nak ajarkan kepada mereka.
demi Allah, aku tidak akan sekali-kali menyerahkan mereka kepada kamu. Tapi kalau sekiranya aku dipanjangkan umur, aku akan mempertahankan agama yang kamu bawa ini, wahai anak saudara. Pak saudara, walaupun kita tak nafikan bahawa Pak saudara ini akhirnya tak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dah ceritanya bahawasanya dia faham bahawasanya benda itu adalah benda yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita ni jangan takut. Jangan takut. Pada kita pada hari ni pula macam-macam takut pula. Yang terbaru ni pula takut dengan langkah Dubai. Sebelum ni langkah Sheraton, langkah Kajang, lepas tu pula reformasi. Dia macam ni lah, dalam bahasa Arab disebut lah, darabani wa baka wa sabaqani wa staka. Dia yang pukul diri dia mengadu atau pukul dia. Dia pula yang mana ni, dia dah berlaku zalim, dia kata orang tu pula buat zalim pada dia. Dah buat zalim pada dia. Macam pantun Melayu kita lah. Pantun Melayu kita pernah sebut, melukuk di tepi gantang, buka sanggung mencari kutu. Orang yang takut akalnya hilang, jumpa tunggul dikatakan hantu. Ini pesan ni lah. Tak ada apa-apa pun, dia pun serabut perut dengan Dubai pula. Jadi ala kulli hal, kita tetap istiqamah dalam perjuangan Islam dan mencari keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya cukup sekali itu. Aku lakukan hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi tuan-tuan ada